kita teruskan saja. Okey. Sambil-sambil itu kita invite kawan-kawan yang lain untuk sama-sama kita ambil manfaat pada malam ni tentang satu topik yang kita akan sama-sama berkongsi, bukan mengajar, berkongsi dan juga kita refresh balik tentang takaful dan juga maqasid syariah. Takaful dan maqasid syariah. Jadi saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fazli bin Baharudin. Jadi selamat datang kepada sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat di alam maya, sahabat-sahabat di alam nyata, untuk sama-sama kita memanfaatkan masa kita ketika PKP ini untuk kita bermuhasabah pun juga, dan juga kita mengulang kaji topik-topik yang berada dalam takaful, selain pada produk-produk dan juga presentation dan juga sales idea. Satu yang basic ialah tentang takaful dan maqasid syariah. Apa itu takaful dan apa itu maqasid syariah. Jadi sebelum tu saya nak bawa sejarah, buat cerita sejarah pula kan. Kita lihat ke belakang dulu ya. Sejarah takaful ni walaupun dalam bentuk yang moden, yang diinstitusikan sebagai satu institusi, salah satu instrumen atau institusi keuangan, sebetulnya kita lihat kalau ke belakang ketika kita ambil mula-mula peperiksaan takaful basic exam, ataupun bagi mereka yang memang mengambil subjek-subjek insurance ataupun takaful, mereka pasti akan terbaca dalam silibus mereka tentang takaful di dalam silibus yang di mana mereka belajar lah. Jadi walaupun dalam bentuk yang moden kita lihat pada hari ini sebagai satu institusi, takaful itu diinstitusikan, tetapi semangat ataupun roh ataupun spiritual takaful itu seawal bagi kita orang Islam telah ditegaskan dalam oleh Allah SWT, yang tercatat di dalam Al-Quran. Kita semua biasa baca surah Al-Maidah tu, ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maksud dia bertolong bantulah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong bantulah dalam perkara-perkara kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu, dan jangan bertolong bantu, 'alal itsmi, atas perkara-perkara dosa, wal 'udwan, ataupun perkara-perkara yang boleh membawa pada permusuhan. Jadi daripada ayat ini, spirit takaful itu memang telah dicatatkan di dalam Al-Quran. Cuma bentuk moden begini, kita sebagai umat manusia yang memodernkan dan juga mengambil spirit itu untuk kita membantu sesama kita di dalam kehidupan kita pada hari ini. Kemudian sebab dia sebut takaful, kita kena berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. So dalam Sunnah dan hadis Nabi SAW banyak menyebutkan tentang Nabi menyebutkan al-mu'min lil mu'min kal bunyan, seorang mukmin dengan mukmin itu seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dah. Nabi kata saling kukuh, mengukuhkan, kuat menguatkan antara satu sama lain. Ketika Nabi menyebutkan hadis ini, hadis ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari. Ketika Nabi menyebutkan hadis ini, Nabi menyebutkan innamal mu'minu lil mu'min kal bunyanul kal bunyan. Mukmin dengan mukmin seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Maknanya Nabi menyelitkan jari dia, antara jari-jari dia ni, yashuddu ba'duhu ba'da. Maknanya mereka saling kukuh mengukuhkan antara satu sama lain. Maknanya bila kukuh mengukuh, terhasillah apa yang dikatakan takaful itu, akan saling menjamin, bantu-membantu antara satu sama lain untuk mengukuhkan komuniti Muslim,
dan juga komuniti bukan Muslim pun, kerana Islam itu rahmatan lil alamin, untuk membawa rahmat dan juga kesejahteraan kepada sejagat alam. Jadi itu Quran dan hadis. Adapun tentang pengamalan masyarakat, ya, bila kita lihat pada pengamalan masyarakat Arab ketika mereka berdagang, ya, masyarakat Arab telah mengamalkan satu peraturan yang dipanggil al-aqilah. Al-aqilah ini ialah hutang darah dibayar darah, ya, hutang darah dibayar darah. Jika berlakulah katalah pergaduhan, kematian di antara pergaduhan itu, maka menyebabkan kematian ataupun kecederaan dalam masyarakat Arab pada waktu itu, maka orang yang menjadi mangsa, ya, orang menjadi mangsa kepada pergaduhan, sama ada dia cedera ataupun berlaku kematian, maka orang yang tadi yang membuat perilaku yang menyebabkan orang itu jadi mangsa, maksudnya pembunuh ke, pemukul ke, maka dia kena membayar aqilah. Aqilah ini ialah ganti rugi kepada kecederaan ataupun ganti rugi kepada kematian yang harus dibayar kepada keluarga si mangsa ataupun si mangsa itu sendiri sekiranya masih hidup, dalam bentuk sejumlah wang. Tapi apabila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah menerima pakai al-aqilah itu, tetapi Rasulullah mengubah suai dengan ikut cara Islam, iaitu hendaklah membayar diat. Diat itu adalah ganti rugi juga yang ditaksirkan, ya, ditaksirkan, maka dibayarlah ganti rugi itu. Kemudian ada juga sistem yang ketiganya dipanggil al-qasamah, iaitu sumpah. Sumpah ini maknanya penafian melakukan sesuatu perilaku jenayah itu, maka orang itu juga sekiranya dia tidak dapat menafikan, maka dia kena membayar. Bila dia dituduh, dia tidak berani menafikan, dia tidak melakukan, maka dia kena membayar denda yang denda untuk ataupun denda itu dipanggil diat, maka itu sebagai ganti rugi kepada orang yang menjadi mangsa. Jadi itu ketika zaman bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ketika zaman sebelum adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam. Zaman berganti zaman, kita lihat zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar Khattab. Sayyidina Umar Khattab ni kita lihat sebagai salah seorang khalifah yang banyak melakukan pembaharuan di dalam pentadbiran Islam. Maka Sayyidina Umar Khattab memperkenalkan satu sistem takaful, tapi bukan disebut takaful lah, tapi takaful yang kita namakan sekarang, tetapi sebenarnya dalam bahasa Arab, ya, jamin menjamin ini atau macam insurans atau asuransi ini dipanggil apa tadi, kat mana tadi, tentang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, maka dia memperkenalkan pembayaran pampasan kepada kaki tangan kerajaan dia, kerajaan Islam pada waktu itu. Jika dia berlaku kematian, maka kerajaan Sayyidina Umar, kerajaan Islam, akan membayar kepada waris pampasan yang diambil dari tabung muslimin pada waktu itu. Itu berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Kemudian bila jangan maju, masyarakat makin maju, maka datanglah seorang ulama daripada mazhab Hanafi yang bernama Ibnu Abidin, yang pertama kali mencatatkan di dalam manual fiqh ataupun manual fiqh dia yang menyebutkan perkataan insurans itu ataupun dipanggil at-ta'min pada waktu itu, yang mana banyak diguna pakai ketika pedagang-pedagang Arab hendak pergi berdagang. Pedagang-pedagang Arab nak pergi berdagang keluar daripada benua Arab ataupun tanah Arab, maka jika berlaku kerosakan pada barang perdagangan, berlaku kecurian, berlaku rompakan, maka Ibnu Abidin ini telah memberi garis panduan untuk diadakan sistem kutipan. Maka
kutipan inilah yang akan dibayar kepada mereka yang ditimpa musibah ketika berlaku perdagangan itu. Seolah ke zaman sekarang ni insurans marine lah kot, di bawah insurans marine cargo, jadi ada pada waktu itu. Jadi zaman berzaman berlalu sehinggalah pada 1969, syarikat takaful pertama di Sudan diwujudkan. Kemudian pada 1965 di Makkah difatwakan bahawa sistem insurans ataupun asuransi konvensional itu difatwakan haram oleh beberapa sebab, iaitu ada beberapa elemen, iaitu gharar, maisir dan juga riba. Maka kemudian pada 1970 tak silap saya, maka di Kahirah ulama bersidang lagi, maka menggesa supaya negara-negara Islam berusaha untuk mewujudkan insurans ataupun at-ta'min, insurans tu at-ta'min yang alternatif bagi orang Islam. Maka sampailah ke Malaysia pada 1972 memutuskan bahawa insurans secara konvensional itu difatwakan haram, maka diwujudkan pasukan untuk mengkaji bagaimana nak mengadakan alternatif kepada masyarakat Islam yang memerlukan kepada perlindungan-perlindungan. Maka wujudlah terbitnya sistem takaful ini apabila almarhum Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim menggesa diwujudkan pasukan pakar. Jadi akhirnya lah sampailah 1984 dibahaskan dan diluluskan sebagai Akta Takaful 1984. Maka 1985 wujudlah syarikat takaful pertama di Malaysia di bawah Bank Islam Malaysia, iaitu Syarikat Takaful Malaysia Berhad. Sampailah sekarang kita pada 2020 dah berbelas syarikat takaful yang berada di pasaran, alhamdulillah. Jadi perkembangannya sangat baik dan sangat menarik. Itu tentang sejarahnya. Jadi maksudnya, kalaulah kita mengatakan bahawa sistem at-ta'min, jamin menjamin insurans ini tidak wujud di dalam agama, maka ia adalah sesuatu yang tidak betul sama sekali dan tidak benar. Maka kalau orang hanya mengatakan bahawa saya berserah segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memang kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi harus ada ikhtiar, dan juga selepas kita berikhtiar barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Next ialah sekejap lagi saya akan tengok soalan. Saya nak lihat tentang rendangnya ataupun takaful itu letaknya di mana. Kita semua tahu, saya tak dapat tunjukkan slide, tak tahu kenapa tak boleh keluar slide di sini. Islam kita tahu ada 3 komponen, akidah, syariah dan juga akhlak. 3 komponen. Kita lihat syariah. Di bawah syariah itu ada 2. Satunya syariah, peraturan-peraturan yang Allah wujudkan tentang ibadat-ibadat yang umum. Solat, tentang ibadat-ibadat lah, solat, puasa, zakat, haji, yang 5 rukun Islam kita semua tahu. Adapun satu lagi wing ialah tentang muamalah ammah ataupun ibadah-ibadah tadi solat tadi ibadah khusus. Kemudian yang keduanya ibadat ammah, iaitu muamalah. Di dalam muamalah ni tuan-tuan, sebenarnya sangat besar. Dalam muamalah itulah terletaknya perkahwinan. Di dalam muamalah itulah terletaknya tentang tata cara jenayah. Di dalam muamalah itulah terletaknya politik. Di dalam muamalah itulah terletaknya tentang konsep sosial dalam Islam. Di dalam muamalah itulah terletaknya tentang ekonomi. Dan di dalam muamalah itulah terletaknya tentang undang-undang sivil dan juga undang-undang perdagangan. So di situlah terletaknya takaful. Takaful, muamalah di situ. Jadi maknanya apabila kita sama-sama menjalankan sistem ataupun kita keberadaan kita di dalam sistem takaful ini, maka keberadaan kita ini adalah duduk di bawah pohon yang rendang yang dinaungi, yang dipanggil ad-din ataupun the way of life itu sendiri yang biasa kita dengar. Okey.
Jadi takaful, daripada mana wujudnya perkataan takaful? Ya, sebenarnya insurans itu disebut at-ta'min, ya, tetapi apabila ulama-ulama membahaskan untuk mewujudkan satu at-ta'min, asuransi ataupun insurans alternatif, apa spirit yang nak dimasukkan supaya dapat di bind dalam satu word yang cantik. Maka banyaklah perkara dibahaskan di situ. Maka ulama memilih perkataan takaful itu. So bagi mereka yang tahu sebersikit, saya pun tahu sebersikit, tak banyak tentang bahasa Arab, ya, dia datang daripada kata terbitan kafala, kaf fa lam, kafala. So kemudian didatang di atas penimbang wazan takafala, ya takafalu, dan juga takafulan. So kalau takaful, maksudnya di antara dia ada dua pihak yang saling lengkap melengkapi, yang saling kukuh mengukuhkan. Macam hadis Nabi sebut tadi, ya, Nabi menunjukkan wasyabaka baina asabi'ahu, Nabi merapatkan jari dia ketika membandingkan antara seorang mukmin dengan mukmin tadi, ya, wasyabaka baina asabi'ahu. So takaful, ya, takaful kukuh mengukuhkan antara satu sama lain, bukan hanya selain pada ia adalah satu komersial perniagaan, tetapi dia juga, ya, mempunyai tanggungjawab sosialnya sendiri kepada masyarakat, kepada agama, kepada negara, kepada diri sendiri, kepada company, kepada keluarga lebih-lebih lagi. Maka disitulah terbitnya perkataan takaful itu. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, saya lihat beberapa soalan lagi. Soalan dulu. Tadi saya nampak ada satu soalan. Soalan daripada Muzammil. Diat itu kadar bergantung kepada apa, Ustaz? Maksud saya nilai itu bergantung pada kadar kecederaan ke macam mana? Ya, itu terpulang kepada pentadbiran. Kalau diat pada zaman itu, pada kelompok-kelompok itu, bagaimana budaya ataupun nak diwujudkan. Kalau zaman sekarang ni kita adalah contohlah kata buat ugutan kena masuk lokap, contoh, ataupun keluar langgar PKP, contoh kan, 1,000, macam itulah. Itu ditentukan oleh pemerintah, ya. So itu tidak ada persoalan sangat. Yang maknanya itu terpulang kepada pemerintah untuk menentukan kadarnya. Okey, jadi sebelum saya pergi tajuk yang sebetulnya, ya, aplikasi ataupun dipanggil apa tadi, takaful dan maqasid syariah. Sebelum kita pergi pada maqasid, saya nak memberi kefahaman sedikit tentang ialah takaful ini, ya, prinsip perlindungan di dalam Islam, ya. Perlindungan ini satu perkara yang penting, ya, sahabat-sahabat, tuan-tuan, sebab kita tak boleh pandang enteng perlindungan itu. Walaupun kita ada sedikit ke banyak perlindungan, itu perkara kedua. Tetapi maksud saya ialah penting ada perlindungan diri masing-masing, ya. Sebab Islam tidak mengajar kita hanya berserah tawakal bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tetapi Islam mengajar kita untuk berusaha dan juga berikhtiar. Elemen ataupun instrumen takaful juga ialah satu ikhtiar, ya. Ulang balik, elemen ataupun instrumen takaful juga adalah satu ikhtiar kita dalam untuk mengharungi kehidupan kita. Memang, ya, ada takaful ke tak ada takaful ke, mati tetap mati. Ada takaful ke tak ada takaful ke, sakit tetap sakit. Ada takaful ke tak ada takaful ke, kalau nak tercedera juga dia, ya, tetap tercedera. Tetapi apa ikhtiar kita untuk meringankan sekiranya ditimpa ataupun dilanda musibah-musibah yang saya sebutkan tadi, ya. Sebab kita seorang Islam, kita memang yakin, ya, kita yakin, ya, musibah ni kalau segi akidahnya, ya, Allah Ta'ala dia tak akan, kalau kita, ayat Quran sebut dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala sebut qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana,
wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditakdirkan ataupun ditetapkan oleh Allah kepada kami. Allah ataupun dialah yang Maha Pelindung yang menyelamatkan kami, maka kepada Allah jualah hendaknya orang iman bertawakal. Ya, itu pasti kita tidak menolak sama sekali. Tetapi kalau kita rasa-rasa berani, pergilah tengah jalan. Pergi tengah jalan, biar kita langgar, mati tak mati. Ya, kalau ikut logik akalnya, ya, logik akalnya kalau dilanggar kereta api, dilanggar kereta, kalau kuat, insya-Allah mati. insya-Allah mati, tak pun patah. Tapi kalau kita yakin dengan ayat ini, ya, berserah bulat-bulat tanpa ikhtiar, satu benda yang tidak diajar dalam agama kita, malah ahli sunnah wal jamaah menggalakkan kita menyediakan ikhtiar-ikhtiar. Ya, macam kita exam, kan? Tak payah baca buku. Kalau Tuhan nak bagi lulus, lulus. Itu serah sungguh, kan? Tapi apa ikhtiar kita? Baca buku, buat latihan, kan? Ataupun ada nasi dalam pinggan depan mata, tak usah suap. Tak usah suap. Allah boleh bagi kenyang. Itu keyakinan kita. Tetapi apa ikhtiar nak bagi kenyang? Kita pergi masak, akhirnya dah benda lauk dah masak, nasi dah ada, kita terpaksa suap juga masuk dalam mulut, baru dia kenyang. So itu ikhtiar. Ya? Jadi dalam Islam, penyerahan kepada Allah Ta'ala tetap ada, itu keimanan, tetapi ikhtiar kena ada. Okey. Yang keduanya, soalan pasal istilah tuan. Di Sarawak ni kalau pakai perkataan sijil, orang tak faham sebab majoriti non-Muslim. So kita pakai istilah-istilah insurans macam polisi, bayar premium. Adakah risikonya salah juga? Okey. Dia yang menjadikan dia itu syariah compliant ataupun tidak syariah compliant ialah pertamanya tiga benda itulah: riba, maisir dan juga gharar. Ya. Adapun istilah-istilah polisi, sijil, itu adalah istilah-istilah pentadbiran sahaja. Istilah-istilah teknikal dalam management. Tetapi kalau dalam macam premium dan contribution, lebih kita bagus gunakan contribution. Nanti dia akan terkait dengan segi hukum, tidak masalah. Dari segi hukum tidak ada, maknanya disebut premium maka menjadi polisi itu terbatal ataupun polisi itu akadnya tidak sah. Tidak. Tidak. Cumanya dari segi penggunaan ikut IFSA ataupun teknikal pentadbiran, untuk membezakan maka digunakan premium dan juga contribution. Sebab premium, sefaham saya, kalau kita tengok dalam kamus, premium ini adalah macam satu yuran yang kita bayar bagi membeli satu perlindungan, fee. Tetapi contribution ialah tabarruk yang kita masukkan dalam tabung takaful untuk perlindungan dan juga memberikan perlindungan bersama di kalangan anggota-anggota yang sama-sama menyumbang dalam satu tabung itu. Mungkin boleh menjawab di situ, tapi untuk tidak sehingga terbatalnya hukum jual beli itu, hukum akad dalam takaful itu tak sama sekali. Ya. Takaful tidak menggunakan hukum jual beli, sebab kalau hukum jual beli maka di sana akan terbabitnya riba ul buyu' dan juga gharar dan maisir lah. Sebab riba ul buyu' kita memasukkan satu premium untuk mendapatkan satu perlindungan. Premium baru bayar katalah RM100, maka dapat perlindungan RM100,000 contoh. So itu ada riba ul buyu' di situ. Tetapi kalau contribution dengan berdasarkan konsep tabarruk, dia tidak berlaku begitu, kerana kita telah merelakan tabarruk dengan rela hati meletakkan sejumlah contribution di dalam tabung itu. Okey, saya teruskan. Dalam sosial, dalam sosial, contoh dalam sosial, dalam sebuah negara, tuan-tuan, bagi mereka yang ada kemampuan, memang untuk menyediakan keselesaan perumahan, rawatan, sebagainya, pendidikan kepada rakyat adalah pemerintah. Itu dalam agama. Tetapi
mana mungkin pemerintah menyediakan keseluruhannya percuma kepada kepada rakyat dia, mana mungkin sebab itu adanya kerajaan mengambil dharibah ataupun cukai, ataupun dulu ada jizyah, cukai untuk non muslim, tapi sekarang kita dah ada pencukaian dharibah. Jadi itu diambil untuk menjalankan operasi kerajaan. So kalau pendapatan kerajaan itu berkurang, mana mungkin kerajaan nak sponsor semuanya rakyat dia. Tapi kalau di Malaysia, alhamdulillah, kita ada sistem insurans ataupun untuk mereka yang B40, mereka ada MySalam kan. Masa itu tanggungjawab sosial pemerintah yang perlu yang telah pun dilakukan. Tetapi apa cerita yang mereka yang M40, T20 contoh istilah sekarang kan? Adakah mereka nak mengharapkan pemerintah lagi? Kerana mereka tergolong dalam kalangan T20 contohnya. Jadi mereka perlu menyediakan perlindungan mereka sendiri, tanpa mengharapkan pemerintah, kerana mereka orang-orang berhak diberikan kepada yang berhak saja, pemerintah akan bagikan. Bagi kita yang mempunyai keupayaan tergolong dalam kalangan mungkin T20 ataupun M40, maka kita usahakan ikhtiarkan sendiri, dan benda itu tidak menyalahi agama pun, malah digalakkan dalam agama untuk kita sama-sama ada perlindungan. Okey, kemudian satu lagi tentang kemiskinan, sebab nanti akan terkait dengan takaful, dengan maqasidnya. Dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, maka Islam ada mengadakan sistem zakat, sedekah, wakaf. Wakaf, macam ada tanah wakaf, dia buat perumahan, ada tanah wakaf, dia buat pejabat, hasilnya kemudian dibantu balik pada orang kan, hibah, dan instrumen-instrumen yang lain lah. Ini semua untuk kerana adanya orang susah ataupun orang miskin. Ada orang miskin. Jadi kita tak nak, kalau boleh, dalam negara kita, malah dalam dunia ini, tidak ada, kalau boleh tak mau ada orang miskin pun. Tapi tak mungkin lah. Tapi maksudnya kita nak mengurangkan kadar kemiskinan itu, sebab kemiskinan ini menjadi satu faktor sosial yang mungkin kalau dibiarkan akan menjadi serius, dan juga mungkin juga akan menjadi satu masalah sosial. Sebabnya anak-anak tidak terbela, anak-anak tidak ada pelajaran, ibu bapa tidak mampu menanggung dan sebagainya. Sebab kalau akhirnya kita lihat dalam agama ni, Nabi menyebutkan kadal faqru ay yakuna kufra, kadal faqru, kefakiran, kemiskinan itu hampir-hampir boleh membawa pada kekufuran. Sebab itu kita tak heran kalau orang yang bukan kita mengatakan ni, tapi maksudnya kalau miskin yang tidak dibantu, kesian, dan juga kalau mereka jadi kufur kepada, mereka tak redha. Jadi kena ada satu sistem bantuan agihan dan bantuan zakat dan sebagainya. Jadi kita yang golongan T20, M40 ni, kita mungkin boleh menjadi faktor penyumbang kepada mengurangkan kadar kemiskinan, mengurangkan kadar kemiskinan, dan banyak lagi lah. Dan juga paling penting ialah dalam kehidupan ini, agama mengajar kita saling berkorban antara satu sama lain, saling berkorban satu sama lain, dan takaful itu sendiri ada sifat berkorban yang perlu ada di kalangan kita. Sebab kita bayar caruman ataupun contribution, contohnya lah 10 tahun kan, 10 tahun sihat walafiat, dapat nikmat sihat, tapi orang yang berbayar sebulan 2 bulan berlaku musibah, maka dia akan dibayar dulu. So pengorbanan kita ke dalam tabung tabarruk tadi, maka kita bagi bahagian itu kepada mereka dahulu, sebab mereka yang ditimpa musibah. Kita dapat nikmat sihat tapi tak dapat apa-apa lagi. So pengorbanan itu perlu ada. Jadi dalam, dan banyak lagi lah. So dalam banyak-banyak senario yang saya sebutkan tadi, maka barulah terbitnya perkataan takaful itu untuk saling jamin-menjamin, bantu-membantu antara satu sama lain, macam syabaka baina asabi'ahu Nabi sebut tadi, mana Nabi merapatkan jarinya supaya
institusi ataupun komuniti ataupun masyarakat dan negara itu menjadi kukuh mengukuhkan antara satu sama lain, antara peserta-peserta takaful itu kukuh mengukuhkan antara satu sama lain, maka wujudlah satu term dipanggil takaful, iaitu saling jamin menjamin antara satu sama lain. Jadi sebelum terus kepada seterusnya, saya tengok kalau ada soalan. Clear penerangan? Waalaikumsalam semua. Saya tak sempat nak jawab salam semua. Okey, tak ada soalan lagi. Dan yang terakhirnya ialah tentang tawakal. Tawakal. Ya. Saya sebutkan tadi tawakal kan. Islam, tawakal ni perbahasan sebenarnya besar sangat. Biasa orang tawakal ni orang fikir dekat biasa fikir dekat rezeki je. Yang keduanya dekat peksa. Kau dah baca buku belum? Aku baca silibus 10 bab, aku baca 5 bab je. 5 bab tu tawakal je lah. Tu tak betul. Macam mana progress business MCO tawakal je lah, kata aku buat lebih kurang je, susah nak jumpa orang. Pun tak betul juga. Kita kena buat sehabis baik baru bertawakal. Kita habis baca 10 bab exam, dah buat latihan latih to be, kita buat soalan past year question, baru tawakal. Dan kita masuk exam dulu, tawakal. So kita juga dalam konteks kita berniaga, bekerja dan sebagainya, buat sehabis baik, barulah kita bertawakal kepada Allah SWT. So medan ataupun perbahasan ufuk tawakal ini sangat besar, sebab kalau dalam takaful ni menyertai plan-plan dan kita mencarum dalam plan-plan takaful itu juga salah satu medium ataupun platform kita bertawakal. Kita tidak berserah semata-mata bulat-bulat kerana Allah SWT, kepada Allah Ta'ala, tapi ada medium yang kita lakukan kalau berlaku musibah lah, tetapi ada ikhtiarnya untuk memastikan kita yang mungkin tercedera tadi ada terjamin kos-kos rawatan, ada pampasan, kalau berlaku kematian ada kepada waris dan sebagainya. Itu pun namanya ikhtiar yang betul setelah kita melakukan usaha dan kita ikhtiar melalui produk-produk takaful. Sebab apabila kita biasa baca kan, orang kata ayat 1000 dinar kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluarnya. Kalau kata kita diagnose sebagai dalam katalah na'udzubillah sakit kan, orang lain kan kita, orang lain siapa-siapa je lah, seseorang itu didiagnose sakit, sekejap sebentar, minta maaf. Orang itu didiagnose sakit, kemudian tidak mempunyai kecukupan untuk melakukan kos rawatan. Kalau kita bertawakal, kita serah bulat-bulat, ikut logik akal, takkan turun duit satu guni daripada gunung pada langit, betul tak? Allah Ta'ala suruh kita ikhtiar tu, cari duit tu. Tak kisahlah kita boleh cari duit cara apa pun. Ini kita nak minta sedekah ke, kita nak minta derma ke, nak minta pada saudara mara ke dan sebagainya lah. Tapi kita tahu senario itu mungkin takkan dapat seperti nilai yang kita nak. Maka kita menyediakan plan perlindungan tu awal. Plan perlindungan tu awal supaya kalau berlaku musibah ada sejumlah wang yang boleh kita gunakan sekiranya ditimpa musibah. Jadi tawakal itu mana Allah menjadikan kita bertakwa. Wa may yattaqillah, kita bertakwa, kita berserah pada Allah, Allah akan bagi jalan keluarnya dengan syarat kita ikhtiar. So kita dah tahu kalau kemungkinan itu akan berlaku kepada kita atau siapa-siapa saja, maka
kita sediakanlah perlindungan itu untuk diri kita sendiri, ya. Okey. Jadi daripada senario-senario yang saya sebutkan ini, maka wujudlah wording takaful itu. Maka para ulama mengatakan bahawa mesti menepati maqasid syariah ataupun objektif. Maqasid ini adalah objektif agama. Jadi objektif agama ini para ulama mengatakan bahawa mesti dia dilihat dapat menyelesaikan masalah. Contoh, apa dia? Pertama, ada lima objektif ataupun maqasid syariah yang kita biasa dengar sekarang. 3-4 tahun 5 tahun ni ada orang sebut maqasid syariah. Maqasid syariah tu objektif syariah itu diturunkan. Satu, objektif syariah diturunkan pertamanya untuk menjaga agama. Okey, menjaga agama. Yang kedua, untuk menjaga nyawa ataupun jiwa. Yang ketiganya untuk menjaga akal. Yang keempatnya untuk menjaga keturunan kita, an-nasal, an-nasab. Yang kelimanya menjaga harta. Kalau kita lihat dalam lima ini, ada tak hubung kaitnya dengan skim muamalat takaful? Okey, kita tengok satu-satu. Kita tengok satu-satu. Contohlah kata, saya dapat titipkan dalam saya punya slide tapi tak dapat ditunjukkan. Maqasid takaful, memenuhi keperluan asas seseorang terhadap ekonominya. Okey, memenuhi keperluan asas seseorang terhadap ekonominya. Kita tengok, kalau orang yang ada skim takaful, dapat tak memenuhi keperluan asas dia. Ketika kita sihat, insya-Allah kita boleh bekerja, mencari rezeki untuk family, untuk kalau orang anak lelaki, dia masih bertanggungjawab pada ibu dan bapa, kalau mungkin mak-mak saudara yang susah, pak saudara yang susah, kan. Jadi dengan adanya takaful, kita dapat tak memenuhi maqasid tadi. Dalam kehidupan kita ni ada perkara-perkara yang kita kena tahu. Pertamanya perkara-perkara yang keperluan. Keperluan ini yang perlu kita utamakan. Yang keduanya perkara-perkara kemudahan. Yang ketiga-tiganya perkara penambahbaikan. Dalam istilah pengajian syariah dia akan sebut keperluan ini ad-daruriyat. Kemudahan ini disebut al-hajiyat. Dan penambahbaikan itu disebut at-tahsiniyat. Dengan skim takaful, benda daruri, katalah berlaku hilang upaya kekal kepada seseorang yang menyebabkan hilang keupayaan dia untuk mencari rezeki untuk keluarga dia ataupun tanggungan-tanggungan di bawah dia, maka ada perlu tak dia ambil takaful sebelum tu? Perlu. Kerana kalau dia tak ada pendapatan, maka perkara-perkara ad-daruriyat yang perlu dia tanggung, contoh nak bagi makan, nak beli beras, makanan asasi, apa lagi, ad-daruriyat, memberi pendidikan kepada anak-anak, memberi kehidupan yang selesa untuk isteri dia walaupun mungkin dia hilang pendapatan setelah dia hilang upaya, kan? Hidup tapi hilang upaya. Jadi ada maqasid di situ untuk seseorang itu ada takaful. Ada maqasid. Tapi katalah dengan sebab hilang upaya itu, alamak, masih sihat, ada pendapatan lebih, dapat beli iPhone 11. Ketika berlakunya hilang pendapatan sebab hilang upaya kekal, isteri nak iPhone 11 juga contoh. Itu tak betul lah. Itu benda-benda at-tahsiniyat, benda-benda kosmetik, aksesori tambahan untuk tambah baik bagi lebih selesa saja. Tapi kalau benda asasi, pendidikan, makan minum, pakaian, tempat tinggal, itu benda-benda yang adhar. Dan juga sekarang ni mungkin transport, pengangkutan, sedikit pengangkutan, biarpun kalau tak selesa tetapi dia ada pengangkutan. Jadi itu benda-benda yang daruriyat.
Jadi ada maqasid, maksudnya perlu ambil takaful sebab jika berlaku musibah hilang upaya kekal tadi, dibayar sejumlah pampasan untuk meneruskan kehidupan orang-orang di bawah tanggungannya. Jadi khusus itu kepada lelaki lah, kalau orang lelaki kan. Jadi kalau lelaki contohlah ada dua isteri, tiga ataupun empat, lebih-lebih lagi dia kena ada sekurang-kurangnya satu polisi, satu hibah untuk isteri A, isteri B satu polisi, isteri C satu polisi, isteri D masak. Contoh saja. Jadi maksud saya itulah keadaan dia yang perlu ada supaya kita pencari rezeki. Okey. Itu tentang tentang maqasid. Maqasid pertamanya memenuhi keperluan asas seseorang terhadap ekonominya. Keduanya sebagai simpanan hari tua. Okay. Simpanan hari tua, contohlah kita buat simpanan hari tua di EPF kan, ataupun mereka yang buat di saham amanah, unit trust, ASB. Dan dalam takaful pun ada plan-plan tertentu yang mempunyai nilai tambah simpanan. Contohnya banyak produk di luar sana, tuan-tuan bercari. Kalau dia syarat-syarat tertentu, dia ada yang memberikan cashback. Jadi bermacam-macam cara, itu semuanya dirangka untuk memberikan pulangan tunai untuk disusun supaya mempunyai simpanan pada hari tua. Jadi simpanan hari tua ini akan adalah plan-plan tertentu, itu dia ada mudharabahnya, dan memang takaful dalam konsepnya tabarruk dan mudharabah. Tabarruk, ada wakalah, ada mudharabah. Itu kontrak-kontrak yang digunakan pakai di dalam takaful. Jadi ada maqasidnya di situ, maksudnya simpanan hari tua. So perlu tak simpan takaful? Perlu. Selain pada elemen-elemen lain lah, ada EPF dan sebagainya. Sebab ini salah satu instrumen yang membantu kepada simpanan hari tua. Selain daripada itu ada juga dan selain itu yang lebih utamanya ialah perlindungan tadilah. Ketiganya, jaminan keperluan asas orang-orang di bawah tanggungan dia. Ini pun saya dah sentuh tadi lah. Jadi maknanya keperluan asas, maknanya kalau berlaku musibah, tak payah kita hilang upaya kekal lah. Contohlah kata kita kemalangan je lah kan, kemalangan yang perlukan MC sebulan, 2 bulan. Kalau orang bekerja sendiri, tak ke susah pendapatan berkurangan ataupun mungkin hilang terus kan. Jadi ada maqasidnya di situ untuk dia mengadakan, mewujudkan plan takaful untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Jadi itu kepada kita. Jadi maksudnya jaminan-jaminan ini penting untuk kita lihat, adakah takaful ni penting tak kita ambil. Kemudian perlindungan pendapatan. Dalam Al-Quran ada disebutkan dalam surah Al-Isra. Al-Isra ayat yang saya tak ingat ayat ke berapa, tak selesai ayat 20 ke atas lah, tapi disebutkan, Allah Taala sebut wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal bast fatuq'uda maluman mahsura. Maksud lebih kurang, dan janganlah engkau jadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Terbelenggu di leher, yakni maksud terbelenggu tu maknanya bukan ke tangan dia berlipat, maksudnya terbelenggu berlipat lah, terbelenggu di leher. Yakni Allah Ta'ala nak mengkiaskan orang yang kedekut. Bila orang nak minta duit, dia takut tangan dia sini ada duit kan, ini duit, tapi tangan dia sini. So poket kiri tak boleh masuk, poket kanan tak boleh masuk, poket atas tak boleh masuk, poket belakang tak boleh masuk, ambil wallet. So dia belenggu tangan dia. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basti, dan janganlah kamu menghabiskan atau wala tabsudha, janganlah kamu menghulurkan sehabis-habisnya, kullal basti, sehabis-habisnya, yakni boros ataupun terlampau pemurah. Bila orang minta, bagi sampai untuk family pun tak ada. Ataupun boros tak tentu pasal, orang tak minta pun bagi pergi sana beli asyik berbelanja sahaja. Sebab kerana akibatnya nanti Allah Ta'ala
fatuq'uda maluman mahsura. Akibatnya nantilah kamu akan rasa tercela, keadaan kamu akan tercela, Allah Taala sebut. Jadi maksudnya kita nak mengadakan pelindungan pendapatan bagi diri sendiri ini bukannya keseluruhan kita punya pendapatan kita 5,000, kita nak lindung 5,000, keluar 5,000. Tak. Kita hanya buat pengiraan maksimum 10% ataupun mungkin jadi 5% pun daripada pendapatan itu untuk 5% melindungi 5,000 100% tadi. Jadi jangan kita keluarkan semua sampai boros ataupun terlalu murah hati, ataupun jangan juga kita terlampau kedekut untuk diri sendiri sampai kita letakkan tangan itu di tengkuk kita sendiri. Jadi akhirnya nanti kita juga akan menyesal dan tercela, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelindungan pendapatan ini, ketika kita ada pendapatan, kita tak nampak, aku tahu bulan depan ada gaji, aku tahu bulan depan ada pendapatan lain, tapi apabila berlaku na'udzubillah satu-satu musibah, di mana nak kita meletakkan, tak dapat juga kita nak menyerahkan bulat-bulat tawakal sepenuhnya, tanpa ada ikhtiar sebelum itu untuk menghadapi saat-saat begini. Saya balik bersimpanan hari tua tadi, yang perkara kedua tadi saya terlupa nak sebut. Kita semua tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kan? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kan, menyarankan kepada raja supaya membuat simpanan 7 tahun untuk menghadapi 7 tahun yang sukar, kan? Itu adalah planning, perancangan yang dijalankan atau yang di-advise oleh Nabi Yusuf kepada raja untuk menghadapi kesukaran negara pada 7 tahun akan datang. So 7 tahun ni menyimpan. So bukanlah maksudnya kita menyimpan 7 tahun. Kalau EPF tu pada mula kerja sampai dia habis bekerja, kan. So maksudnya kesimpanan itu kena dibuat daripada seawal mungkin, dan di-upgrade untuk menghadapi pada hari tua. Ketika itu mungkin kita tidak lagi berupaya untuk kerja, maka simpanan itulah yang nak digunakan dan dituai pada hari tua nanti. Okey. Perlindungan hutang. Nombor 5, perlindungan hutang. Ini semua tahu, kita semua ada hutang. Bila dengar hutang, kita rasa macam hutang, kan. Tapi bila dengar pinjaman, kita rasa macam lunak sikit, kan. Beli kereta kat mana? Pinjam dengan bank, dengan bank. Padahal hutang. Tapi bila dengar tukar word pinjaman, dia lunak sikit. Walhal kita lupa kita ada pinjaman bank untuk kereta, pinjaman bank untuk kereta lagi satu, pinjaman dengan bank untuk kereta lagi satu, pinjam dengan bank untuk rumah, pinjam dengan bank untuk rumah kalau ada rumah. So ada contohlah kata 5 pinjaman yang tetap yang komitmen yang harus dibayar. So di total up, kan, rumah 2 kereta 3 contohnya, ataupun rumah 2 kereta 2 orang sekarang biasa macam tu, kan. Berapa sebenarnya kita punya pinjaman tu? Yang sebenarnya pinjaman itu adalah hutang. Jadi hutang itu dapat dibayar ketika kita sihat dan kita bekerja, ada pendapatan. Tetapi sekiranya telah berlaku hilang upaya, berlakunya kematian, maka tidak ada lagi duit itu, bulan-bulan yang kita dapat untuk bayar hutang kita. Jadi kalau orang yang ada pension, dia ada pension, tapi ada pula pengiraan pension, kemudian tengok berapa tahun servis. Kemudian kalau orang yang bekerja swasta, majikan swasta, dah tak ada dah pension, adalah EPF. Jadi banyak faktor keliling yang kita kena fikirkan, yang harus kita sama-sama fikir. Adakah mencarum di takaful itu memenuhi maqasid? Tentu. Saya masih teringat satu seminar yang dibagikan oleh Dr. Muhammad Daud Bakar, pengurusi Majlis Syariah Bank Negara. Cerita ni 10-15 tahun dulu ketika dia masih muda. Tapi masa tu pun dia masih Majlis Syariah Bank Negara, dia pengurusi dia ahli jawatankuasa. Satu seminar dia sebutkan, dia memang mengusulkan dalam seminar itu supaya kalau boleh dijadikan mencarum dalam skim takaful ini adalah satu benda yang wajib bagi mereka yang ada hutang. Sebabnya untuk menyelesaikan hutang, kita sebut itulah perlindungan hutang. Tapi tidaklah sampai lagi ke tahap diaktakan sekarang lah, kan? Tak ada lagi. Tapi macam bank, dia dia risau bisnes pinjaman rumah dia itu, kalau kita berlaku kematian kepada kita tak boleh bayar, maka dia wajibkan kita ambil MRTA, kan.
Macam itulah. Sekarang ni bank-bank pun dah ada beberapa bank yang ada Maybank saya tahu, M-Bank saya tahu, bank lain saya rasa ada juga, tapi wallahualam kalau ambil hire purchase loan, pinjaman kereta kan, dia dah ada auto loan finance. Auto finance dia dah ada pinjaman kereta untuk beli kenderaan, campur pula lagi dengan untuk insurans tadi tu. Kalau berlaku kematian kepada pemegang atau penama kepada owner kereta, maka waris tak perlu bayar. So itu pun benda bagus buat. Itu benda-benda yang stated dalam dokumen kita tak hutang. Tapi yang lain-lain yang kecil-kecil kan, sebaik Lazada tak hutang, bayar online terus kan. Kalau dulu zaman-zaman orang-orang lama-lama dia ada Court Memo. Sekarang ada Court Memo lagi saya rasa. Court Memo hutang, bayar 24 bulan, 36 bulan, 12, 24, 36. Jadi tak ada cover. Hutang tu. Jadi dan macam-macam hutang yang lain lah. Jadi ada maqasidnya kenapa perlu kita ambil takaful tu sendiri. Dan yang keenamnya perlindungan risiko kepada kehidupan. Risiko kepada kehidupan ni terlampau banyak lah. Bukan sekadar kematian, hilang upaya. Ini kita duduk PKP kat rumah ni mungkin tak boring-boring, kita repair, kita cat rumah, kita pajak tangga, kita pasang lampu, tukar lampu, pop jatuh tangga kan. Risiko. Itu sebagai contoh yang kecil lah. Banyak lagi lah contoh yang kecil yang tak terjangka pun oleh kita. Jadi benda-benda itu semua yang menyebabkan akan memakan kos, yang menyebabkan kehidupan kita tadi tu terganggu, simpanan akan terganggu, keperluan asas mungkin terganggu sebab menghadapi kecederaan, nak beli ubat, nak buat rawatan, dan mungkin menghadapi kesukaran, kesulitan dan sebagainya. Maka ada maqasidnya kat situ untuk kita mengadakan skim takaful untuk diri kita khususnya, terutamanya kepala-kepala keluarga lah. Begitu juga kepada pasangan, sebab mungkin ada contoh-contoh pasangan lain pula lah. Contohnya kata wanita sekarang ni ada produk-produk untuk wanita, so wanita pula kompleks kehidupannya, bermacam-macam penyakit kan. Jadi perlu ada sedikit banyak itu perkara kedua, tapi diusahakan untuk ada biarpun sedikit. Mungkin dia membantu ketika kita memerlukan tabungan ataupun sejumlah wang yang besar untuk membantu kita merawat sakit-sakit kita tadi. Dan yang terakhirnya ialah sama berlindung sama beruntung, sebab dalam takaful ini memberikan konsep mudharabah kepada kita. Jadi Allah Ta'ala menggalakkan kita supaya berinfak, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu wattaqu wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu aidikum ila tahlukah, ayat Baqarah 195. Berinfaklah kamu kepada jalan Allah dan jangan mencampakkan diri kamu ke dalam lembah kebinasaan kan. Pergi mencarum ke dekat asuransi yang non syariah compliant, tidak ada mudharabah kan. So kenapa nak campak diri ila tahlukah, kebinasaan? Kan sini kita ada mudharabah kan, membantu kita untuk merancang simpanan kita pada hari tua. So santai-santai saja. Malam ni tak ada macam ceramah-ceramah. Jadi berdasarkan apa yang saya share tadi ialah saya berpandangan dan ulama juga berpandangan, bukan ulama, saya mengikut ulama lah. Saya membaca, kita lihat-lihat belik-belik buku, memang ada maqasid objektifnya tadi itu, yang objektif yang 5 tadi itu, untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Sebab kita dah sebut tadi, kadal faqru ayyakuna kufra, kefakiran boleh membawa pada kekufuran. Kata na'udzubillahi min zalik, ada orang yang waris yang ditinggalkan anak-anak yang susah, kemudian pula tidak dapat bantuan pada mana-mana pihak. Ada betul pun dia ketua keluarga tidak pula ada satu plan perlindungan, susah tak hidup mereka. Mereka
dia dah kadal faqru ayyakuna, dah dekat-dekat dah dengan kekurangan. Kita tak nak waris kita susah selepas ketiadaan kita. Sekurang-kurangnya ada sejumlah yang kita tinggalkan untuk mereka. Kemudian menjaga jiwa, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Bukanlah maksudnya kita sum insured kita 10 juta, kita tak mati. Mana pernah tak mati kan? Mati. Tetapi maksudnya bukan nilai jiwa itu yang kita cagarkan, tetapi ialah apa yang kita tinggalkan setelah ketiadaan kita. Maka nyawa ataupun jiwa kita ini yang diambil oleh pemiliknya, maka ada sejumlah wang yang kita tinggalkan untuk ahli waris kita. Begitu juga menjaga akal. Bila hilangnya pendapatan sebab hilang upaya, ataupun hilangnya pendapatan sebab kematian, ataupun terganggu pendapatan sebab kecederaan ataupun sakit, memungkinkan tanggungan kita, anak-anak kita terencat pembelajaran mereka ataupun sekolah mereka untuk membayar yuran dan sebagainya, mengganggu mereka untuk mempertajamkan akal fikiran mereka untuk mencari ilmu dalam kehidupan mereka, kerana perjalanan mereka masih jauh. Menjaga keturunan, sebab dia banyak perbahasan dia tu, tapi kita ambil yang straight pada takaful. Menjaga keturunan, menjaga keturunan. Perlindungan sosial yang kita sebutkan tadi, awal-awal tadi, perlindungan sosial ini nak memartabatkan juga ekonomi orang Islam. So kita punya waris sekiranya mendapat pampasan, bukanlah mereka akan proud dapat pampasan tu, bangga, tidak. Tapi maksudnya keturunan anak kita, zuriat kita, dia boleh survive dengan pendapatan ataupun sejumlah pampasan yang kita tinggalkan. Cukup tak cukup tu perkara kedua, terpulang kepada waris untuk mentadbir. Tapi maksudnya ada, so maka kita punya zuriat akan terjaga, insya-Allah. Dan juga harta tentulah rumah, kereta sebagainya tadi kan, akan mendapat pampasan daripada skim-skim takaful yang ada pada hari ini. Jadi sebelum saya berakhir, sekejap lagi saya tengok soalan. Saya nak tengok buat satu cerita dongeng pada waktu PKP ni. Kita tahu PKP sekarang ni dongeng, ini dongeng, bukan cerita betul. PKP ni kita tahu di jalan-jalan raya kosong, highway, jalan kampung, mana-mana jalan kampung lah, mana-mana jalan lah, kosong sama sekali. Tapi kadang-kadang ada orang yang pada waktu kosong inilah dia nakal. Kalau di highway, di LDP, susahlah nak merempit. Mungkin polis ada buat roadblock. Tapi kalau di kampung tengah malam, siapa nak buat roadblock kan? Buat kod lah cerita dongeng ni. Ada orang pergi merempit, 4-5 orang pergi merempit malam-malam, boring kan, siang dah hampir sebulan duduk rumah, malam-malam jom geng kita merempit. So start motor suku masing-masing, speed song kan. Tuan-tuan perasan tak kalau mereka duduk kampung ni, ataupun saya pun orang kampung, dalam kawan-kawan pun ramai orang kampung kan. Sometimes di kampung-kampung malam-malam ada lembu kan, lembu tidur tengah jalan, betul tak? Lembu tidur tengah jalan. Kerbau jarang lah, tapi lembu lah tidur tengah jalan. Jadi kadang kulit lembu tu hitam, kadang dia coklat-coklat gelap, mana nak nampak kan. Kecuali lah kalau lembu New Zealand, dia hitam putih, kita nampak lah macam cat tepi jalan tu. So ini kita lembu kampung, hitam, coklat, brown kan. Speed so tiba tak nampak lembu melintas. Lembu kampung gelap kan, jalan kampung tak banyak lampu pula kan. Ini cerita. Kemudian terlanggar lembu tadi dalam keadaan naik motor suku. Dia speed agak-agak 120, laju suku 120 tu. So langgar. Kebetulan terlanggar tu dekat leher lembu ni, bukan badan. Kalau badan lembu tak rasa apa. Lembu kalau langgar dengan motor suku tak rasa apa. Kena lembu boncit pula kan, lembu gemuk kan, tak rasa. Tapi terlanggar kat leher dia, agak-agak orang yang kita budak yang naik motor suku tadi tu, dia langgar motor dalam keadaan laju, langgar lembu dalam keadaan motor 120 motor suku, memang melambung, melambung.
tak tahu berapa meter, berdebum. Ni cerita dongeng berdebum, pom jatuh. Dan kadang 120 speed terlanggar lembu waktu malam di leher, nasib baik tak kena dekat tanduk dia, melambung. So pakai helmet ya. Jadi malam kosong jalan di kampung kan, mungkin tak ada kereta lah yang terlanggar pada belakang, yang terseret dia tak, so dia melambung. So saya menjangkakan mungkin dia akan cedera parah lah. Tapi lembu tadi oleh kerana dia dilanggar leher, dia langgar leher tu, mungkin terkenalah urat dia, urat orang sebelah tu, urat mureh nak panggil tu kan. Sesak nyawa lembu tu. Kan, tersengguk. Budak tadi tu, kawan dia 2 orang, telefon ambulans angkat, pergi ke hospital di kampung berkenaan yang dekat lah, hospital terdekat. Agak-agak budak ni memang patah lah, kongkuannya patah 4 lah, kaki 2 patah, tangan 2 patah, kepala cedera sikit, muka cedera, maka buatkan rawatan di Jabatan Kecemasan dan Trauma. So masuklah ke hospital, kaki masuk besi, dua-dua gantung masuk besi, tarik ke atas kan, tangan pun naik ke atas besi sebab takut bergerak, so dibawa besi kan, cedera semua sebagainya lah. Lembu tadi tu dah kena kat leher dia, hampir patah tengkuk dia, urat dia terkucil, mungkin dia dah sesak nyawa. Nak jadi cerita, kejadian ini berlaku di dekat surau, berdekatan dengan surau, di kampung Pinang Sebatang. Okey. Kemudian lepas Isyak, orang surau pun baru balik sembahyang Isyak, nampak ada orang aksiden. Kemudian nampak juga lembu yang sedang nazak tadi. Yang budak tadi pun ambulans dah akan datang nak ambil, dah dihantar ke hospital. Jadi lembu tadi tu, lembu dia kena jatuh tak tahu mati, dia akan menggelupur sebab nyawa dia lihat kan. Tok Imam surau pun dekat rumah dengan surau. Dia kata kalau kita nak buat apa dengan lembu ni, kalau kita biarkan dia mati macam ni, maka dia akan menjadi bangkai. So rugilah lembu yang gemuk ni. Apa kata kita sembelih, dia kata. So jemaah surau pun setuju, pergi ambil parang. Tok Imam surau pun sembelihlah lembu ni pada malam itu juga, supaya takut lembu tu mati. Bismillahirrahmanirrahim, sembelih sap. Macam lembu korban sembelih, maka matilah lembu tadi hasil daripada sembelihan pada malam itu yang dibuat oleh imam. So bukan lembu itu mati dalam keadaan sebagai bangkai lah. So halal lah dia untuk dimakan. Subuh esok pun imam pun beritahu kampung, lepas sembahyang subuh, maka orang kampung pun sama-samalah melapah daging lembu itu. Melapah daging lembu itu, tak tahu pula nak makan takut. Lembu siapa? Ni lembu orang kampung, tak ada yang mengaku. Kemudian masing-masing takut nak makan, masing-masing pun potong lembu tu. Tak apalah, kata, kita jual je lembu ni dekat pasar. Nanti hasil kutipan duit jualan ni kita masukkanlah ke tabung surau untuk kita baiki-baiki surau kita yang bocor-bocor dan juga atap-atap dia yang berlubang-lubang ni. Kita tak makan duit ni. Okey, semua setuju. So setelah dipotong-potong paha, daging batang pinang dia, ada yang ambil tulang buat sup, ada yang ambil ekor buat sup ekor, ada yang buat kaki buat sup kaki lembu, ada buat gearbox, buat gearbox sebagainya lah. Yang lemak-lemak lah, masak lemak tu, yang kulit-kulit lah, yang ambil kepala lembu, akhirnya total lebih kurang dalam dapat RM5,500 duit lembu tadi punya jualan setelah disembelih oleh imam kampung di surau Kampung Pinang Sebatang. Budak yang tadi itu masuk hospital. Tok Imam pergi ziarah pagi esok. Lepas balik pasar, orang kampung pergi ziarah, pun duduk di hospital kakinya. Setelah imam interview, tanya orang mana, dia kata dia bukan orang kampung tu, dia duduk menyewa kat situ. Kemudian siapa kau punya waris, nanti siapa nak ni cuma ada ziarah tak? Dia kata saya tak dapat nak call mak bapak saya duduk sini jauh, kata. Macam mana kami nak hubungi? Kata mak bapak kampung saya tak ada telefon. Kata okey, itulah dialog yang lebih kurang. Jadi siapa nak bayar kos rawatan kau ni? Budak tu pun diam. Jadi cerita tu berhenti kat situlah, dia tergantung. Soalan saya,
antara lembu yang disembelih dan dapat hasilnya RM5,500 dapat membaiki surau atap-atap surau yang bocor, dengan budak tadi yang merempit bagaikan hero, tapi akhirnya bila patah 4 kaki, 2 tangan, 2 tak ada duit nak bayar kos hospital. Jadi kat mana kita nak letakkan nilai diri kita? Diri kita sebenarnya tidak ternilai, tetapi kita sendiri tidak pandai untuk menilai diri kita. Maka di situ ada maqasidnya untuk kita mengadakan skim takaful untuk diri kita sendiri. Jadi saya rasa sharing saya ni santai-santai je, takut tuan-tuan lelap. Pasalnya saya pun tak reti nak ceramah-ceramah macam pentas-pentas politik. Jadi harap memberi manfaat kepada semua pada malam ini. Itulah maqasidnya, pentingnya objektif takaful itu diadakan untuk diri kita sendiri, dan juga untuk kegunaan yang perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, pelindungan hutang, simpanan hari tua, apa lagi, risiko-risiko tanggungan orang di bawah tanggungan kita. Sebab semua itu memenuhi maqasid syariah yang 5 yang kita sebutkan tadi, iaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Sangat penting untuk kita sama-sama fikirkan. Okey. Jadi saya rasa saya buka soalan sekejap. Kalau tak ada, kita boleh berakhir di sini, rakan-rakan alam maya dan juga rakan-rakan alam nyata. Ada soalan? Syuk Renggo. Yang Kumi Osaka. Siapa yang Kumi Osaka ni? Waalaikumsalam semua. Tak ada soalan. Tak ada nampak soalan ni. Ada soalan ke? Omar Tuah Ombak. Thank you Ustaz sharing. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Bagus tak ada soalan, itu yang saya nak. Aduh. Okey, selamat malam semua. Kita berakhir di sini dulu Boleh Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.